Okey, selamat datang kepada para pendengar sekalian. Nama saya Jen dan saya merupakan host anda untuk webinar pada malam ini yang bertajuk Bagaimana untuk mula berdagang dalam pasaran hadapan. Penyampai kami pada hari ini ialah Encik Kamal Alik bin Mod Ali dari Kenanga Futures Dealing Global Markets. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menyertai webinar kami pada malam ini. Kami kini telah kembali dengan kempen di seluruh negara yang bertajuk Accelerate into the Future. Rebut peluang untuk memenangi hadiah bernilai sehingga RM50,000 apabila anda memperdagangkan kontrak niaga hadapan Malaysia dan US dari 2 Ogos 2021 hingga 29 Oktober 2021. Harap maklum bahawa webinar hari ini hanya digunakan untuk tujuan pendidikan dan bukan merupakan bentuk langsung atau akibat yang timbul daripada penggunaan kandungan webinar ini. Sebelum kita memulakan, kami ingin mengambil kesempatan ini untuk menjemput anda ke webinar seterusnya pada 29 Jun 2021. Ini adalah akan dihantar kepada anda. Jangan ketinggalan, jangan lupa mendaftar setelah anda menerima email tersebut. Seterusnya, jika anda mempunyai pertanyaan untuk pembicara kami, sila hantarkan soalan anda melalui ruangan chat dan kami akan menjawab soalan anda semasa sesi soal jawab. Untuk mengemukakan soalan anda, tarik perhatian anda ke bahagian bawah ruangan chat. Klik pada ikon gelembung teks dan ia akan beralih ke sesi soal jawab. Anda boleh memasukkan soalan anda ke dalam ruangan chat. Tanpa basa-basi lagi, saya akan menyerahkan sesi ini kepada penyampai kami, Encik Kamal. Okey, terima kasih Jen. Baiklah, maaf atas sedikit delay tadi, ada kesulitan. Okey, jadi tanpa berlengah lagi, saya akan terus mulakan kita punya sesi pada malam ini. Okey, jadi sini ada sedikit disclaimer, iaitu segala kandungan dalam sesi ini adalah bertujuan untuk kongsian sahaja. Okey, jadi sebagai pelabur atau pedagang yang new ataupun yang baru yang nak masuk dalam dunia, ada 4 aspek yang perlu anda faham secara detail dan keempat konsep itu ataupun keempat aspek itu saya akan kongsi pada malam ini, iaitu pertama adalah konsep dia, kedua adalah jenis-jenis ataupun pengguna-pengguna ataupun siapa yang selalu berdagang dalam niaga hadapan ini, ketiga adalah aspek-aspek yang perlu faham sebelum memula dagang dalam niaga hadapan, dan terakhir adalah kenapa sesetengah pedagang hendak ataupun mengutamakan futures atau niaga hadapan ini berbanding dengan investment yang lain. Okey, jadi yang untuk kita faham atau untuk kita lebih tentang niaga hadapan ini, kita perlu tahu apa itu konsep dan definisi niaga hadapan ini. Okey, jadi niaga hadapan ini adalah satu jenis derivatif, iaitu adalah instrumen kewangan yang digunakan untuk menguruskan pendedahan pelabur atau pedagang kepada kenaikan dan juga penurunan harga pasaran, iaitu nilai derivatif ini adalah diperoleh daripada instrumen asas ataupun dipanggil underlying instrumen itu, iaitu indeks, saham, komoditi dan kadar faedah. So derivatif ni ada banyak jenis. Contohnya macam niaga hadapan, option, kalau anda pernah dengar option, itu salah satu bentuk derivatif. Okay, dekat sini ni, tapi yang malam ni yang kita akan highlight atau kita akan jelaskan adalah niaga hadapan itulah futures. Okay, dan kenapa saya kena explain forward juga, iaitu kontrak hadapan ialah dia sangat-sangat kait rapat dengan niaga hadapan.
Okay, jadi sebagai permulaan, forward ataupun kontrak hadapan ini adalah dia diumpama satu perjanjian pembeli dan penjual untuk membuat transaksi pada masa akan datang. Harga ditentukan pada waktu perjanjian dibuat dan perjanjian ini dibuat secara tertutup. Contohnya macam awak adalah pembeli mangga sebagai contoh dan saya adalah penjual. So kita deal secara individu atau secara personal atau secara tertutup. Okay, saya nak beli tapi saya nak 3 bulan nanti. Saya nak harga ini, 3 bulan nanti saya nak. Nah, so dia macam perjanjian beli jual lah, lebih kurang macam tu. So itu adalah jenis forward contract. Dan contoh senario kontrak hadapan ini adalah forward ini adalah sebagai macam kat sini. Contoh macam Ali ni ada peladang buah mangga. So dia ada lebihan 100 kg. Dalam masa 3 bulan lagi dia nak menjual pada harga lani hari ini sebab dia risau yang harga akan jadi lebih ataupun mungkin sebabkan kita tahu industri buah atau komoditi ni harga adalah dari durian kan. So, Ali boleh menjual dahulu kontrak hadapan mangga. Okay, so dia perlu mencari pembeli iaitu Abu. Abu lah seorang penjual buah mangga tapi dia pula on dia side dia pembeli, dia penjual. So dia perlukan 100 kg mangga 3 bulan lagi, which is sama macam Ali punya senario tadi lah. Tapi dia nak dia perlukan lagi stok tu dalam pada masa akan datang iaitu 3 bulan lagi. Sebab dia pula Abu ni pula dijangkakan harga akan lebih mahal. So dia boleh membeli. Okay, dia beli, dia dalam bahagian pembeli, Ali adalah penjual lah, dan mereka jumpa dan mereka buat perjanjian secara tertutup dan kontrak side berapa 100 kg harga yang dipersetujui mereka. Dan kadang-kadang mungkin Abu ni perlukan wang pendahuluan lah sebab biasa ada penjual dan pembeli ni, okay, awak perlu deposit 10% sebagai contoh. So itu seperti itu adalah forward kontrak ataupun forward punya jenis transaksi lah. Okay. Jadi niaga hadapan pula, futures ni pula, dia kalau kita tengok kat sini, dia sama kan. Kalau kita tengok kontrak ni hadapan itu sahaja perjanjian untuk membeli menjual sesuatu aset pada kuantiti dan harga yang dipersetujui pada masa hadapan seperti yang Ali dengan Abu tadi. Tapi apa yang beza dia adalah dia didagangkan dalam market ataupun pasaran, iaitu seperti bursa saham yang menghubungkan pembeli yang menjual di pasaran yang secara besar-besaran dan juga online. Futures ni adalah sama macam forward market tapi dia didagangkan secara dalam market yang besar. Okay, ini contoh tadi kalau kita tengok balik kan. Senario sama, Ali dengan Abu, pembeli dan penjual sama, dia perlukan 100 kg yang sama, mangga semua, tapi instead of dia buat ataupun dia memulakan forward tadi, dia boleh membeli niaga hadapan ataupun menjual di market yang dah open sekarang ni, iaitu niaga hadapan, iaitu futures lah. Tapi yang apa beza ni adalah pihak ketiga ni bursa, iaitu kita punya exchange punya provider ni akan menghubungkan, mereka yang akan menghubungkan transaksi Ali dan Abu. Dia maksudnya Ali beli je dekat kontrak kat platform tu, Abu pula berjual sahaja, tapi pihak ketiga bursa yang akan menghubungkan mereka, Ali dengan Abu ni. Okay? Sebab dia bukan secara tertutup kan, dia secara pasaran yang besar. Tapi apa kelebihannya adalah pihak ketiga ni, bursa ni akan menanggung risiko untuk memenuhi perjanjian kontrak itulah sekiranya Ali atau Abu tidak dapat menunaikan perjanjian tersebut. Kan sebagai contoh ada masalah kewangan dan sebagainya, buah tak cukup stok tiba-tiba sebagai contoh kan. Jadi kalau kita buatkan secara tertutup tadi macam forward, dia ada isu contohnya macam let's say Ali tiba-tiba hilang dalam masa 3 bulan kan, dia dah ada pegang 10% deposit dan dia boleh melarikan di sebagai contoh lah, itu adalah default risk. Okay, so jadi in terms of future ni, dia bursa akan menanggung daripada segi kos ataupun risiko yang mana-mana pihak yang tidak boleh menunaikan perjanjian itu. So dia lebih telus lah kalau kita nak cakap macam tu lah futures ni. Ini adalah konsep ataupun macam mana pembeli dan penjual melalui broker, third party atau broker, orang tengah, middleman, dan dia broker ni akan menghubungkan pesanan-pesanan ke BMD ataupun bursa lah. Okay. Dan sama macam harga futures ni, macam mana harga dia
naik atau jatuh ni dia bergantung pada supply dan demand kan. Dia lah open market, maksudnya contoh macam ada sesuatu insiden ataupun case ataupun data ataupun news berita yang tidak begitu bagus kan, macam kat sini cuaca, so production ataupun penghasilan komoditi atau minyak sawit itu akan terjejas. So disebabkan ini dia akan menaikkan harga niaga hadapan tersebut. Okay, dia bergantung kepada supply dan demand, sama seperti produk-produk lain ataupun indeks ataupun komoditi lain. Jadi ini adalah contoh bukan semua, tapi inilah contoh sebahagian niaga hadapan yang ada kat dalam dunia ni, tapi ini tidak yang kami offer saja, yang under kenangan futures. Okay, so kita ada banyak dekat lokal, kita ada PMD, CME adalah global market, US market lah, ada minyak mentah dan sebagainya semua tu. Dan lokal yang dua-dua yang agak terkenal adalah indeks bursa dan juga CPO, iaitu kita punya minyak sawit. Okay, dan keempat adalah kita akan tahu jenis-jenis pedagang atau jenis-jenis pengguna niaga hadapan yang biasa ataupun yang terbesar dalam market ni lah, ataupun peserta yang terbesar. Jadi yang pertama adalah pelindung nilai, iaitu hedges. Kedua adalah speculators, dan ketiga adalah arbitrage. Pertama, pelindung nilai ataupun hedges ni adalah dia pengguna kepada aset dasar seperti petani, peladang, kilang penapisan dalam komoditi ataupun produk yang underlying aset itu sendiri. Contohnya macam mereka memang macam kat Malaysia ni kita ada banyak syarikat-syarikat besar peladangan. Okay, so mereka memang perlu ataupun mereka membuat transaksi niaga hadapan ni untuk melindungi mereka punya stok ataupun dia punya business operation. Contoh macam kalau mereka jangka harga akan naik, so mereka boleh menjual ataupun membeli pada harga hari ini, ataupun untuk mengunci ataupun lock in harga supaya boleh memudahkan dan menjaga kos bisnes mereka lah, in terms daripada segi keuntungan dan juga kerugian itu. Kedua adalah spekulator. Spekulator ni adalah pedagang ataupun jenis-jenis pelabuh ataupun institusi yang besar ataupun kecil yang buat ataupun membuat transaksi dalam niaga hadapan ini hanya untuk mendapatkan capital gain kan, daripada segi pergerakan harga itu kan. Saya nak beli hari ini, nak jual esok, keuntungan daripada segi naik ataupun news tu lah. So mereka tidak terlibat dengan fizikal tu, mereka tak nak fizikal macam Ali Abu tadi kan, mangga 3 bulan akan datang dan sebagainya, tapi mereka nak ambil keuntungan daripada segi harga naik ataupun harga jatuh daripada niaga hadapan tersebut. Okay, so ini contoh spekulator adalah pedagang-pedagang kecil yang dekat perusahaan Malaysia lah. Okay, kita sebagai salah satu spekulator. Dan ketiga adalah jenis yang agak moden, agak kompleks. Okay, so arbitrage ni dia mengambil kesempatan terhadap niaga hadapan dekat Malaysia dan juga dekat US sebagai contohnya. Dan ada dua jenis CPO yang didagangkan ataupun dekat Singapura, tapi mereka dapat keuntungan daripada segi perbezaan harga. Contoh macam harga Malaysia sekarang ni adalah 4,000, tapi kalau dia tengok dekat luar, 4,000 daripada segi ringgit lah, 4,005 sebagai contoh, 4,005. So mereka boleh membeli Malaysia punya dan menjual yang overseas tu punya untuk mendapatkan keuntungan daripada segi perbezaan harga tu lah. So itu adalah arbitrage. So dia membuat sesuatu betul dagang berdasarkan dua exchange, ada dua market yang berbeza. Okay, yang aspek ketiga adalah aspek-aspek yang perlu anda tahu sebelum mula perdagangan dalam niaga hadapan. Okay, ini agak, part ni adalah sangat-sangat penting. Okay, sebagai contoh, anda kena tahu yang kat sini, macam anda tengok kat sini, semua jenis aspek yang anda perlu faham dan juga sekurang-kurangnya tahu kenapa sebelum anda nak memulakan sesuatu perdagangan kontrak niaga hadapan itu. Okay, sebab untuk
niaga hadapan ni, FCPO, FKLI ataupun contoh CME yang lain tu, semua aspek-aspek ni berbeza. Okay, masa mereka lain, bulan mereka aktif dia lain, bila dia orang expired tu pun lain. Dia tak ada satu kontrak yang sama. So ini adalah sesuatu yang anda perlu faham sebelum anda nak memulakan sesuatu tu. Anda kena tahu semua aspek ini terhadap sesuatu produk itu. Okay, jadi yang pertama adalah kita akan tunjuk semua daripada segi spesifikasi kontrak. So kat sini ada aset dasar, saiz, fluktuasi harga, bulan, waktu larangan, bila last day dia sebelum dia expired, dan kaedah penyelesaian dan juga margin. Okay, kat sini FCPO, minyak sawit mentah kita. So okay, kita tengok situ saiz kontrak 25 tan. Okay, dan fluktuasi harga minimum itulah orang kata satu mata atau RM1, dan setiap movement untuk satu lot anda yang pegang ni adalah bernilai RM25. Itu anda boleh tahu, maksudnya 4,000, 4,001, 4,002, 4,003. So itu adalah fluktuasi harga minimum, kenaikan ni lah. Dan setiap RM1 harga FCPO naik bersama dengan RM25 per lot atau per kontrak. Dan bulan dia adalah bulan, okay, supaya kita tahu niaga hadapan ni adalah satu kontrak yang mempunyai tarikh luput, okay, expiry date dia. So kita kena tahu, so setiap futures ni niaga hadapan dia ada bulan-bulan dia sendiri. Okay, so untuk CPO dia ada bulan terkini iaitu bulan bulan Jun, dan juga 11 bulan yang berikutnya. Dan lepas tu adalah bulan silih ganti 36 sehingga 36. Okay, so dia punya susunan dan juga anda pilihan untuk bulan tu dia ada jenis macam tu untuk FCPO. Okay, nanti kita akan tengok lebih lanjut pasal yang ni lah. Dan waktu dagangan ikut waktu perniagaan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okay, Isnin hingga Jumaat waktu Malaysia 10.30 hingga 2.30, berehat 2 jam, 2.30 hingga 6. Dan expiry date adalah 15 bulan. Okay, kaedah penyelesaian adalah fizikal, dan margin ni adalah dia akan di set by bursa. Okay, jadi dia boleh berubah atau boleh naik ataupun jatuh mengikut keadaan. Tapi untuk berdasarkan 18 Jun, satu lot yang anda perlu ada ataupun satu margin deposit anda perlu ada adalah 6,000 untuk satu lot. Kalau anda nak beli 2 lot, dan anda perlu deposit 12,000. Ini adalah FKLI. So seperti kita tengok tadi, dia punya aspek tu berbeza. Okay, dia punya size dia berbeza. Fluktuasi harga minimum dia 50 sen, dan bukan RM1 macam FCPO, tapi 50 sen bersama dengan RM25. Dan bulan dia berbeza, bulan terkini, bulan berikut, dan 2 bulan suku tahun kalender berikutnya. Bulan suku tahun adalah setiap 3 bulan, Mac, Jun, September dan Disember. So dia punya bulan-bulan berbeza, waktu dagangan dia berbeza. Kita tengok sini 8.45, tadi 10.30 kan, sekarang 8.45 hingga 12.45. Lepas tu 2.30 hingga 5 suku. Kalau FCPO tadi 2.30 hingga 6 petang kan, dia berbeza. Hari dagangan terakhir dia FCPO tadi 15 bulan, yang ini last business day untuk bulan itu. Kaedah penyelesaian adalah tunai. Margin ni pula 4,002. Okay, berdasarkan 18 Jun. Dan kalau anda nak lebih lanjut pasal aspek-aspek ingat ataupun size ataupun spesifikasi, anda boleh tengok dekat laman web Bursa Malaysia. Okay. Okay. Kat sini saya nak jelaskan sedikit tentang penyelesaian ataupun settlement ni lah. Okay, so untuk niaga hadapan ni ada 2 jenis, tunai dan juga fizikal. Okay, tunai, secara tunai ni adalah dia dilaksanakan sekiranya fizikal tidak boleh dilakukan, seperti ni kadar faedah ataupun indeks. Maksudnya kalau anda memegang niaga hadapan indeks, bila expired, anda tak akan dapat indeks tu, sebab benda tu berdasarkan indeks Bursa Malaysia kan. So anda tak akan dapatkan indeks, anda tak akan memiliki fizikal tu, anda tak akan dapat. Jadi dia punya penyelesaian secara tunai. So contoh kat sini harga belian 1,500, indeks tu anda harga penyelesaian ni adalah 1,550. Jadi kat situ anda ada 50 mata keuntungan. Okay. Jadi macam kita tengok tadi, 50 sen bersamaan dengan 0.5 mata atau 50 sen bersama dengan RM25. Jadi kalau anda
hold dan anda dapat 50%, so bersama dengan 22,500 lah keuntungan anda. So dia akan keuntungan dia akan kredit dalam anda punya account macam tu je. So anda akan posisi anda akan expired dan lupus dan anda akan dapat keuntungan ataupun kerugian. Kalau ada kerugian dan anda akan account anda akan ditolak lah. Yang fizikal pula, okay, so fizikal ni dia perlukan penghantaran secara fizikal. Okay, so kalau anda tengah membeli satu lot FCPO yang anda tak jual atau anda tak liquidate before sehingga expiry date tu, jadi anda perlu menyediakan baki ataupun keseluruhan kontrak FCPO tu. Dekat macam contoh kat ni 2005 anda beli, tapi satu point tu bersama RM25. So sebenarnya FCPO ni adalah kontrak size keseluruhannya adalah 62 berdasarkan harga 2,500 lah. Jadi anda perlu sediakan 62,000 untuk dapat stok ataupun fizikal. Macam tadi kita tengok tadi kat Alia Dabu, diorang akan dapat fizikal tu kan 100 kg dan sebagainya. Sama macam FCPO. Tapi anda perlu sediakan duit tu sebab ada penjual yang akan jual kat anda. Okey, sebab usaha dah memudahkan dan mencairkan anda penjual. Okey. So itu adalah fizikal. Dan ini adalah kod kontrak bulan. Maksudnya setiap niaga dapan ni ataupun dalam global punya niaga dapan punya market ni, dia ada semua bulan kan, bulan 1 hingga bulan 12. Dan kod ni adalah universal. Maksudnya kod ni dipakai untuk semua niaga dapan jenis produk. Tak kisahlah emas, minyak mentah, kita punya sawit, indeks dan sebagainya. So ini adalah universal. So ini ada unique code untuk bulan lah. Sebagai contoh, dia punya format selalunya macam nama ataupun kod niaga hadapan itu, kod bulan dan tahun. Okay, tahun tu dia akan mungkin satu digit. Kalau satu maksudnya 2021, kalau 2 2022 dan sebagainya. Kalau kosong maksudnya tahun 10 tahun, 2010, 2020 macam tu. So kat sini FCPO U1 maksudnya U bermaksud bulan September, macam unit code kita tengok tadi, dan satu bermaksud tahun 2021. Okay, so untuk FCPO U1 ni ataupun U2021 ni dia akan tamat tempoh pada 15 September 2021, bulan tersebut, dan 15 bulan kalau itu adalah business deal. So dia untuk expiry date ni dia relate balik dengan spesifikasi yang kita belajar tadi, iaitu setiap niaga dapan mempunyai tamat ataupun hari tempoh yang berbeza. Misalkan FCPO 15 bulan, FKLI adalah hari terakhir business day untuk bulan itu. So ini sebagai contoh lah. Dan bulan yang biasa kita panggil spot month adalah bulan yang terdekat, iaitu sekarang ni bulan 6 lah, so yang paling terdekat dengan nak expired. Jadi kenapa dia ada banyak kod untuk setiap bulan-bulan ni, sebab macam kita tahu niaga dapan ada contoh kita nak beli SPO, so kita ada dalam 40-50 bulan kan yang akan datang. So kenapa daripada segi aspek mana nak pilih, kalau anda adalah pedagang yang aktif atau pedagang kecil ni, anda kena tahu yang volume transaksi tertinggi untuk sesuatu tempoh untuk bulan itu adalah kebiasaannya bulan yang aktif. Okay, dan selalu dijadikan benchmark untuk harga sesuatu aset dasar tersebut lah. Macam kita selalu dengar harga minyak mentah naik, harga minyak mentah jatuh minggu ni naik. So mereka ambil benchmark berdasarkan bulan yang aktif. Okay, kan. So itu anda perlu faham, dan setiap produk niaga dapan macam saya cakap tadi mempunyai susunan berbeza dari segi bulan aktif dan bulan tamat tempoh. Itu anda perlu refer balik kepada spesifikasi kat website ataupun untuk untuk particular produk yang anda nak trade tu. Jadi benda ni sangat-sangat penting dan anda perlu at least tahulah sebelum nak mulakan. Ini adalah trading platform. Sebagai contoh tadi minyak mentah, kita tengok tadi ada banyak bulan, September sampai Disember. Tapi yang volume paling tinggi adalah bulan September, iaitu bulan paling aktif lah. Dan sama seperti contoh di bawah, natural gas dan sebagainya. Kita boleh tengok volume, dan ini local PMD kita, volume kita tengok macam FCPO, walau waktu tu kalau bulan 9 spot month waktu tu, tapi bulan aktif ni kebiasaan 3 bulan yang akan datang, bulan November sebagai contoh, sebelum 15 bulan, dan selepas 15 bulan dia akan
push ke Disember. Okey, dan ini adalah margin. Konsep margin ni adalah sesuatu asas dalam niaga harapan. Okey, jadi margin ni dia adalah deposit asal bagi pedagang untuk memulakan suatu posisi dalam niaga harapan ini. Jadi boleh dikatakan modal wajib yang anda perlu disediakan jika anda ingin berdagang niaga harapan. Dan ini juga boleh dikatakan wang jaminan lah. Kan macam contoh macam anda beli sesuatu produk, anda belum dapat lagi tapi anda perlu deposit 10%, 5% sebagai contoh. Anda mungkin dapat produk itu tahun depan ataupun bulan depan sebagai contoh lah. So itu adalah sama margin ini konsepnya adalah wang jaminan kepada kontrak full niaga harapan itu. Dan kadar margin ini macam tadi 6,000 untuk FCPO, 4,200 untuk FKLI ditetapkan oleh exchange yang menjaga market dekat negara itulah seperti BMG untuk Malaysia, CME untuk global market US. Okey, jadi margin ada dua jenis. Okey, margin permulaan dan margin pengekalan iaitu initial dan maintenance. So ini adalah satu yang agak common atau kemungkinan pedagang common mistake lah. Pedagang-pedagang yang baru masuk biasa mereka tidak apa-apa faham apa itu margin call, apa itu initial margin, apa itu maintenance margin. Jadi initial yang permulaan adalah amount yang diperlukan untuk mula tadi dan 6,000, 4,200. Okey, tapi pengekalan ni pula amount minimum yang mesti dikekalkan dalam akaun semasa ataupun jika anda hendak memegang kontrak itu, okey, untuk jangka masa yang lebih pada sehari dua lah. Okay, jadi jika jumlah ini jatuh ke tahap ini, pedagang akan dikenakan panggilan margin, okay, ataupun margin call lah. Sebagai contoh kat sini saya tunjuk gambar sebagai untuk lebih faham, okay, margin permulaan, margin pengekalan. Jadi kalau nilai equity anda jatuh kepada margin pengekalan tu ataupun bawah margin pengekalan, anda akan kena margin call, iaitu pihak ketiga ataupun broker akan call anda untuk tambah nilai ataupun mungkin melepaskan ataupun liquidate sedikit posisi untuk naikkan balik anda guna equity ke margin permulaan tadi. Okey. Ini contoh. Okey, emas sebagai contoh emas perlukan 5,000. Pengekalan adalah 4. Okey. Jadi kat sini pelanggan ni, seorang pelanggan ni telah memasukkan 6,000 dalam akaun dia, okey, untuk memulakan dagangan kontrak emas ini. Jadi apabila harga emas berlawanan daripada ataupun against dia punya posisi sebanyak 2,500, nilai akaun dia akan jatuh pada 3,500, betul, daripada 6,000 tadi. Jadi margin pengekalan seperti kita tengok tadi 4,000, okay, akaun dia sekarang ada 3,500, so dia kena margin call lah sebab dia berbezaan 500 daripada margin pengekalan. Tapi bila dia kena margin call dan dia nak settlekan margin call tu, dia kena liquidate ataupun jual posisi tu, ataupun kalau dia tak nak, dia masih nak pegang, dia perlu membuat tambahan deposit sebanyak 1,500, iaitu perbezaan daripada harga equity 35 dia tadi, 3,500 dia tadi, kepada margin permulaan iaitu 5,000. Okey, bukan margin pengekalan. Okey, anda perlu top up, anda perlu deposit kepada margin permulaan. Okey, ni gambar wajah yang sama tapi diletakkan angka ataupun figur tu. Okey. Dan seperti mana kita tahu kenapa bila instrumen ni berdasarkan margin, so kita kena tahu yang niaga hadapan ini konsep ataupun asas adalah leverage. Maksudnya penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan potensi keuntungan sesebuah transaksi. Leverage ni macam anda letak 5,000 tapi anda boleh dapat barang 60,000 sebagai contoh lah kan. Dan kan kat sini saya contoh saya memberi 3 contoh. Okey, niaga hadapan itu 70,000 tapi anda perlukan modal sebanyak 4,500 ni sebagai contoh. Jadi leverage yang ditawarkan 15 kali. Okey, dan ini untuk saham kepada siapa yang anda dah agak familiar dengan saham, anda memulai 10,000 tapi kalau anda buka akaun margin ataupun kontra, anda boleh dapat buying power anda kepada 20, iaitu 2 kali ganda lah. Dan kalau anda beli rumah pun dekat Malaysia ataupun di mana-mana pun, anda dah mungkin faham kenapa anda perlukan deposit
Sebab apa? Sebab anda beli rumah harga 400,000 sebagai contoh, anda perlu sediakan wang pendahuluan 40,000 lah kepada bank. Okey. Jadi itu adalah, jadi dari segi pembelian anda perlukan, anda sediakan 40,000 tapi anda punya value dapat adalah 400,000. Itu adalah sejenis leverage jugalah, iaitu naik 10 kali lah dalam contoh ni. So pembelian rumah berdasarkan ambil loan dan deposit tu adalah merupakan satu jenis leverage. Sebab anda tak perlu sediakan semua, anda perlukan deposit saja, sediakan deposit saja. Jadi bila kita cakap pasal leverage ni, dia adalah double edged sword, maksudnya dia boleh jadi kawan dan juga musuh. Okay. Maksudnya kita tahu margin dia kecil permulaan dan exposure ataupun keuntungan dapat tu potensi besar, tapi loss ataupun kerugian tu boleh besar juga. Okay. Jadi dia sesuatu yang anda perlu faham dan tahu tentang risiko yang anda boleh dapatlah. Sebab bila kita katakan dia margin, leverage ni dia boleh over loss, maksudnya anda boleh hilang ataupun rugi lebih daripada modal yang anda letak. Contohnya anda letak 6,000 sebagai deposit tadi, tapi loss anda boleh 7,000, 8,000. Okay, dia boleh sampai tahap macam tu dan anda perlu hutang perbezaan tu. Ini sebagai contoh, dia beli CPO pada 2,600, dia beli satu kontrak, so dia sediakan deposit dia 4,500 sebenarnya, dan dia punya leverage tu dah 14 kali. Tapi bila harga CPO itu naik 2% iaitu dalam 52 mata, dia punya keuntungan adalah 1,003 berdasarkan dia punya deposit tadi adalah 28% lah keuntungan dalam masa satu hari. So agak tinggi di situ. Tapi daripada segi loss side dia juga sama. Okay. Ini senario yang sama tapi kita cuba terbalikkan. So kerugian dia adalah 1,003 iaitu 28% dalam masa satu hari untuk deposit dia. So kira sangat-sangat boleh jadi kawan atau boleh jadi musuh lah. Okay, jadi bila kita cakap pasal niaga hadapan semua ni, kita kena tahu kenapa kita tahu yang dia mempunyai risiko yang agak tinggi dan spesifikasi agak kompleks semua. Tapi kenapa, apa kelebihan dia berbanding dengan instrumen lain, saham, rumah, tanah dan sebagainya. Yang pertama adalah dia boleh mengoptimumkan portfolio. Okay. Jadi niaga hadapan ini merupakan, kita tengok tadi, dia adalah sangat bagus untuk hedges. Okay. Sebab mereka boleh mengawal risiko dalam pelaburan. Sebab kita tahu yang niaga hadapan ini adalah market pasaran dua hala, market two-way market. Okay. Dia boleh buat keuntungan berdasarkan jatuhnya harga. Jadi pedagang atau pelabur yang ingin melindungi nilai portfolio mereka boleh menggunakan atau mendapatkan pendedahan dalam niaga hadapan ini, dan disebabkan margin ataupun komitmen dia yang agak kecil berbanding dengan dia punya exposure dia. Okay, so dia sangat-sangat sesuai untuk pelabur institusi untuk mengoptimalkan portfolio mereka. Kedua adalah kos kemasukan yang agak saya katakan dia sangat-sangat rendah berbanding dengan kalau anda nak beli the whole contract itu macam kita tengok tadi. Bagi contoh, FKLI kita indeks, okay. Indeks bursa kita, stock market kita, indeks tu FKLI itu dia berdasarkan 30 saham terbesar tu. Jadi untuk anda beli 30 saham terbesar kat Malaysia, anda cost dia adalah lebih besar daripada kalau anda beli satu je kontrak FKLI. Dan mereka akan dapat FKLI niaga hadapan dia juga akan dapat exposure yang sama daripada segi kenaikan penurunan. Bagi contoh kat sini, ini adalah 30 saham terbesar dekat Malaysia berdasarkan indeks FKLI. Jadi kalau anda nak buat pembelian setiap satu minimum unit, anda perlu sediakan 38,000. Okay, berdasarkan harga kat sini satu unit, iaitu 100 unit. Dan ini sangat-sangat berbeza dengan kos kalau anda nak beli satu je kontrak FKLI, iaitu anda beli niaga hadapan FKLI index as a whole tanpa anda beli satu-satu saham untuk anda dapat pendedahan dalam stock market Malaysia. Dan kos ini yang kalau anda beli satu-satu saham ini pun, counter ini pun, transaksi atau kos setiap tu berbeza kan. So macam kita tahu setiap transaksi beli atau jual ada transaksi kos yang di-charge oleh broker anda lah. Jadi anda perlu membuat 30 transaksi untuk beli. Itu tak termasuk kos lagi. So untuk FKLI ataupun untuk futures, biasanya transaksi dia
di-charge sebagai satu transaksi saja. So hanya satu kali charge untuk anda beli satu kontrak ni. Dan ketiga adalah dia punya term yang panggil adalah liquidity ataupun volume yang tinggi. Maksudnya anda senang masuk, senang keluar. Okay, sebab dia punya kecairan dia ataupun liquidity sangat-sangat tinggi. Ini sama macam saham juga, dia punya liquidity, setengah saham punya liquidity yang tinggi. Tapi futures ini disebabkan dia punya peserta-peserta dia ada yang global, ada yang institusi-institusi yang besar dekat US dan sebagainya. Jadi daripada segi pendedahan dan juga penyertaan tu sangat-sangat luas lah. Jadi ini adalah anda senang, anda boleh beli dan anda boleh jual dalam masa 2-3 saat, tak ada masalah kan. Dan yang terakhir adalah flexibility dia. Okay, dia dua hala, dua market. Jadi anda boleh membuat long ataupun buy low sell higher ataupun sell higher buy low untuk membuat keuntungan. So dia ada dua jenis, ada dua jenis cara untuk buat duit dekat niaga hadapan. Dan ini contoh, okay, ini contoh chart, kalau bukan buy call atau apa-apa. Inilah contoh. Kalau kita tengok kat sini chart ni, dalam masa ini adalah 5 minit punya chart. Okay, kalau kita tengok situ 28 bulan dan 29 bulan. So dalam masa satu hari, kalau anda dapat ataupun anda membeli long kat sini, anda boleh potensi mendapat 55 mata bersamaan dengan untuk satu lot bersama dengan RM275 tak termasuk kos dalam masa satu hari ataupun hampir satu hari ya. Berdasarkan satu lot 275. So dia punya potensi yang agak-agak besar kat situ juga. Dan ini adalah contoh short ya. Short adalah sell higher dan buy lower untuk membuat keuntungan. So kat sini FCPO, dia kat sini contoh dia beli dia jual ataupun dia sell kat 268 dan dia beli balik kat 2630. Perbezaan dalam 58 mata, dan kita tahu tadi FCPO 25 mata, satu mata bersama dengan RM25 dia punya value, dan kali dengan apa-apa anda beli kat sini satu lot, satu kontrak. So kat sini 1450 dalam masa hampir satu hari. So untuk satu lot, so potensi sangat-sangat besar, risiko juga sangat-sangat besar. Okay, jadi saya rasa sampai sini guys kita punya sesi. Sekarang saya serahkan Jen untuk sesi Q&A. Kalau anda ada soalan, anda boleh. Okey, terima kasih Encik Kamal atas perkongsian tadi. Kami harap anda dapat menerimanya secara bermanfaat. Kami kini akan meneruskan sesi soal dan jawab. Okey, untuk soalan pertama dari Miss Cik Nabila Hazlan. Okay, how do we check /filter Sharia compliance index or futures for local or any global market? Is FKLI Sharia compliant? Okay, soalan kedua, FKLI tidak patut syariah sebab macam kita tahu dia follow index, dan bila kita tengok index tadi ada saham-saham dia yang tak patut syariah, seperti bank dan mostly banks lah, mostly bank. So jadi sebabkan itu dia boleh tidak patut syariah. Dan soalan yang pertama tadi, macam kita nak check, kita boleh check dekat laman web SC, Securities Commission, Suruhanjaya Security. Kat situ dia ada update tentang syariah punya produk. So kat FCPO, kalau kita tengok kat situ dalam website tu, dia adalah patut syariah lah, berdasarkan SC. Itu salah satu cara anda boleh check lah. Anda boleh tengok laman web SC, Securities Commission, dekat SAC dia. Okay, dekat ada satu nama dia Securities Advisory Council. Itu adalah satu badan bawah SC, Suruhanjaya Security, untuk fokus untuk Islamic punya updates tentang syariah dan juga research. Anda boleh check kat situ. Okay. Okey, seterusnya soalan dari Mod Hafiz Ahmad.
Okay, berapa brokerage fee untuk long atau short dan margin diperlukan? Okay, pasal charges dan fees tu, kalau dari segi soalan-soalan charges ataupun fees yang kita charge, anda boleh email kita dekat futures@kenanga.com dan nanti kita akan bagi email pasal untuk tahu lebih lanjut lah pasal harga fees dan semua tu. Okay. Sebab on my side saya tak boleh nak cakap apa harga lah sebab saya dalam presentation untuk hari ini. So anda boleh email, nanti kita akan bagi nombor telefon dan email dan sebagainya, anda boleh contact untuk charges dan fee lah. Jadi boleh ada soalan? Tak ada soalan. Okey, tak ada soalan. So kalau tak ada soalan lain, kita boleh akhirkan kita punya sesi. Okay, ini ada email tadi. Kalau anda ada email, anda ada soalan ataupun apa-apa macam nak buka akaun dan sebagainya, charges semua tu anda boleh email ataupun contact kita lah. Ini ada nombor-nombor ataupun contact detail kita. Jadi saya akhir dengan ini presentation kita pada malam ni. Kalau Jen ada apa-apa nak cakap? Okay, nampaknya tidak ada persoalan lain. Okay, so terima kasih semua. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan lebih lanjut, sila hantarkan email kepada kami di futuresmarketing@kenanga.com.my. Kami menghargai anda berada di sini, dan berharap anda dapat menikmati webinar hari ini. Sila luangkan masa sebentar untuk menilai webinar kami dan maklum balas anda amat dihargai. Kami akan menghantar pautan di ruangan chat. Okey, sekali lagi, jangan lupa untuk mendaftar ke webinar kami yang seterusnya. Terima kasih sekali lagi kerana menyertai kami dan berharap dapat berjumpa lagi di webinar seterusnya. Selamat malam dan jaga diri. What are you clicking? Click kenangafutures.com.my, Malaysia's leading derivatives broker.